Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi lil malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal warzuqna futuhal arifin wal mauta ala kamilil iman bijahin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد, Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berkumpul dan bertemu dalam satu channel, dalam satu program. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kefahaman yang benar kepada kita terhadap apa yang akan kita perbahaskan, insya-Allah taala. Sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi taala. Semalam kita dah mula bahaskan tentang muqaddimah berhubung dengan sifat 13 dan sifat 20. Dan kata Tuan Syekh, فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا. Dan kesimpulan daripada pembahasan kita yang lalu, kata Tuan Syekh, adalah ketetapan adanya 13 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, sama ada dari sudut lafaz maupun dari sudut makna. Jadi sebelum kita dah sebutkan sikit tentang pendahuluan mukadimah tentang sifat 13. Ada di antara sifat 13 itu dinyatakan lafaznya di dalam Al-Quran Karim, dan ada di antara sifat 13 itu tidak dinyatakan lafaznya, akan tetapi maknanya ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh sifat wujud. Sifat wujud, lafaznya itu tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim, akan tetapi tuan-tuan, maknanya ada dalam Al-Quran. Itu juga dengan Al-Qidam. Al-Qidam, lafaznya tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim, akan tetapi maknanya ada. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afillahi syak. Afillahi syak, yakni ay la syakka fi wujudih, tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat tersebut tidak ada perkataan wujud, disebutkan afillahi syakkun. Dan mafhum daripada ayat tersebut, adakah ada keraguan pada kewujudan Allah? Ini tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sifatul qidam, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan bagi kewujudannya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Di al-awwal di situ para mufassirin mentafsirkan ayat tersebut, ibarat tersebut ataupun kalimah tersebut dengan maksud allazi la bidayata li wujudih, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Baik. Walhasil, sifat 13 itu kesemuanya berada warid nasnya itu ataupun dalilnya itu daripada Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah di antara sifat 13 itu? Kata ulama, yang kata Tuan Syekh, hiya al-wujud. Dan sifat-sifat 13 itu yang pertama adalah al-wujud. Okey. Al-wujud yakni Allah Subhanahu Wa Taala mawjud, la syakka fi wujudih. Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Barang siapa yang ragu-ragu akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya kufur. Wal iyadu billahi min dzalik.
Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalil atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah wujudnya alam ini. Okey, kata ulama, setiap tulisan pasti ada yang menulisnya. Setiap pukulan pasti ada yang memukulnya. Setiap binaan pasti ada yang membinanya. Maka kalaulah perkara-perkara yang simple, seumpama tulisan, pukulan dan binaan, itu akal kita tidak terima kalau ia wujud dengan sendiri. Maka bagaimana akal kita nak menerima kewujudan alam yang terbentang luas ini, yang begitu hebat ciptaannya ini, tanpa ada yang menciptanya? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahawa alam ini ada penciptanya. Kita lihat pada diri kita, tuan-tuan. Setiap orang pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Contoh bagi mereka yang lahir pada tahun 2000. Okey, yang lahir pada tahun 2000, sekarang ni umur mereka dah 20 tahun. Okey, 20 tahun hidup di atas dunia. Sebelum tahun 2000 tu, tuan-tuan, mereka tak ada. Okey. Kemudian pada tahun 2000 mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka kewujudan mereka didahului dengan ketiadaan. Setiap yang kewujudannya didahului dengan ketiadaan pasti berhajat kepada yang mewujudkannya, yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalilnya begitu mudah, tuan-tuan, tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni dalilnya adalah wujudnya alam ini. Okey. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil pada Al-Quranul Karim seperti mana yang saya bacakan pada awal tadi, ayat yang ke-10 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-10 dari surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syak. Maknanya, ay la syakka fi wujudihi, tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tuan-tuan, ada hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Ibnul Jarud, di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala telah pun ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya pada azal. yakni Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum kewujudan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum kewujudan air, sebelum kewujudan arash, kursi, lauhul mahfuz, qalam, langit, bumi, syurga, neraka, manusia dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum kewujudan segala sesuatu, sebelum kewujudan seluruh makhluknya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis tersebut terkandung pengisbatan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Tuan Syekh, wal qidamu ay al azaliyah. Apa maksud qidam? Qidam maknanya anna Allah taala la bidayata li wujudih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Maksud tidak ada permulaan bagi kewujudannya di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala kewujudannya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Okey, Allah Subhanahu wa taala kewujudannya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Kerana sesuatu yang kewujudannya itu ada permulaan, ataupun sesuatu yang kewujudannya didahului dengan ketiadaan, tentunya berhajat kepada yang menjadikannya, yang mengadakannya daripada tiada kepada ada. Okey, itu satu kaedah. Setiap perkara yang ada permulaan bagi kewujudannya, atau setiap perkara yang kewujudannya didahului dengan ketiadaan, yakni dia tak ada terlebih dahulu kemudian baru dia ada, perkara tersebut tidak mesti berhajat kepada yang menjadikannya daripada tiada kepada ada. Itu satu kaedah.
Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekiranya Allah Subhanahu wa taala ada permulaan bagi kewujudannya, kena saya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang menciptanya. Dan setiap yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Dan kalau seorang tu kata, tak ustaz, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya sendiri, waliyadzubillah min zalik, maka dakwaan yang seperti ini tuan-tuan adalah dakwaan yang kita tak boleh terima. Okey, bagaimana sesuatu yang masih lagi belum ada, yang dirinya masih lagi belum ada, kemudian dia wujudkan dirinya sendiri. Maka hadza la yata'aqqal. Benda ni adalah perkara yang akal kita tak boleh terima. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu kaedah. Okey. Sesuatu yang kewujudannya didahului dengan ketiadaan, ataupun dia tak ada terlebih dahulu kemudian baru ada, pasti ia berhajat kepada yang mengadakannya daripada tiada kepada ada. Maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala kewujudannya tidak didahului dengan ketiadaan. Okey. Dalil pada Al-Quran Al-Karim tentang sifat al-qidam ni tuan-tuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ketiga dari suratul Hadid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Al-awwal di situ tuan-tuan dengan maksud alladzi la bidayata li wujudih, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tafsiran terhadap ayat tersebut tuan-tuan, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Okey. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, ada kaedah di situ. Huwa tu mubtada, dan al-awwal itu isim khabar. Okey. Mubtada dan khabar. Di sisi para ulama bahasa, sekiranya mubtada dan khabar itu kedua-duanya ma'rifah, ia membawa faedah al-hasr, yakni terhad dan tertentu. Maka sebab itulah disebutkan didahului tafsiran itu dengan perkataan hanya Allah sahaja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Adapun segala satu selain Allah Subhanahu wa taala, ia makhluk, maka pasti ia dicipta. Okey. Maka dari sini tuan-tuan difahami akan kesesatan ataupun kegelinciran golongan-golongan ahli falsafah, yang mana mereka mendakwa bahawasanya alam ini qadim, alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, wal a'yadzu billahi min dzalik. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkara yang kita tak boleh terima. Okey. Mudah hanya tuan-tuan kita kata pada orang macam ni tuan-tuan. Kita tanya, alam tu Allah ke bukan Allah? Alam tu sendiri Allah ke bukan Allah? Maka pasti dia akan kata alam ni bukan Allah. Kalau alam itu bukan Allah, maknanya alam pasti ada permulaan bagi kewujudannya. Okey? Kerana yang hanya tiada permulaan bagi kewujudannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apakah dalil akal tentang sifat qidam? Dalil akalnya tuan-tuan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala ada permulaan bagi kewujudannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang mengadakannya, yang mewujudkannya daripada tiada kepada ada. Sedangkan yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya
ketuhanan. Okey, habis itu. Kemudian wal wahdaniyah. Sepatutnya wahdaniyah terlebih dahulu tuan-tuan. Kalau ikut dalam matan, tapi saat tertinggal tadi. Wal wahdaniyah, apa maksud wahdaniyah? Yani tunggal. Annahu wahidun la syarika lahu. Yani Allah Subhanahu wa taala tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tunggal. Tunggal di sini tuan-tuan boleh datang dengan dua maksud. Yang pertama dengan maksud Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya pada ketuhanan, dan tunggal yang kedua dengan maksud Allah Subhanahu wa taala laisa jisman. Allah Subhanahu wa taala bukanlah ia jisim. Okey? Ya, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua, tidak ada tiga dan sebagainya. Bahkan yang mencipta dan menguasai seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam kitabnya Fiqhul Akbar kata beliau, innallaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunggal bukan dari sudut bilangan ataupun angka, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tunggal dari sudut tidak ada sekutu baginya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan alam ini dan menguasai seluruh alam ini. Okey. Dan tunggal juga boleh datang dengan maksud Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menerima belah bahagi. Kerana sesuatu yang menerima belah bahagi, maka ia adalah makhluk. Ia jisim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukankah jisim itu ta'rifnya ma lahu tulun wa ardun wa samkun wa tarkibun, sesuatu yang baginya panjang, lebar dan kedalaman, dan ia bersusun daripada biber apa juzuk. Bahkan memang itu ta'rifnya. Jadi sesuatu yang tersusun daripada beberapa juzuk, maknanya perkara tersebut ia boleh dibahagi-bahagikan dan ia boleh dicerai pisahkan. Ia boleh dibahagi-bahagikan dan ia boleh dicerai pisahkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah Subhanahu wa taala tunggal, maka zatnya itu tidak boleh dibahagi-bahagikan dan tidak boleh dicerai pisahkan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala laisa jisman, Allah Subhanahu wa taala bukanlah ia jisim. Tak kira sama ada jismun latif ataupun jismun kathif. Sama ada jisim yang latif, yakni yang tidak boleh dipegang dengan menggunakan tangan, ataupun jisim yang kathif, jisim yang kasar, yakni jisim yang boleh dipegang dengan menggunakan tangan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalil akal, dalil pada Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah ni tuan-tuan, adalah berdasarkan kepada ayat yang ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tunggal. Ataupun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 22 dari suratul Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya ada bagi langit dan bumi ini berbilang Tuhan, lafasadata, maka nescaya kedua-duanya hancur lebur. Nescaya kedua-duanya akan hancur lebur. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil daripada Al-Quran Al-Karim tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ni tuan-tuan kita andaikan sekiranya Allah sekiranya Tuhan yang menciptakan alam ini tuan-tuan berbilang. Sekiranya Tuhan yang menciptakan alam ini berbilang. Contoh ada dua. Okey.
Ini sekurang-kurang bilangan 2. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila sekiranya bagi alam ini ada 2 Tuhan, maka Tuhan yang pertama nak menghidupkan si Zaid dan Tuhan yang kedua nak mematikan si Zaid. Okey. Andaikan alam ini ada 2 Tuhan, tuan-tuan, maka boleh jadi mereka mereka berselisih pada kehendak mereka, dan boleh jadi mereka bersepakat pada melakukan satu perkara. Sekiranya kedua-dua Tuhan tersebut bersepakat untuk melakukan satu perkara, bersepakat untuk menjadikan Zaid sebagai contoh, maka kaedah di sini, tuan-tuan, 2 pihak yang bersepakat pasti akan ada salah satu daripada 2 pihak tersebut yang terpaksa tunduk kepada kepada pihak yang satu lagi supaya terhasilnya persepakatan antara keduanya. Okey. Dua pihak yang bersepakat pada melakukan satu perkara. Okey, dari sudut kaedah ni, tuan-tuan, pasti salah satu daripada 2 pihak tersebut pasti akan terpaksa tunduk kepada satu pihak lagi supaya terhasilnya persepakatan. Maka yang tunduk itu, tuan-tuan, dia terpaksa. Maka kalau begitu, tuan-tuan, sabitlah ada satu Tuhan yang menciptakan alam ini. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa? Sebab yang terpaksa itu tak boleh jadi Tuhan. Kerana Tuhan dia mesti bebas. Dia mesti tidak terpaksa. Dia mesti bebas untuk memilih dan untuk berkehendak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Andaian yang pertama ni, tuan-tuan, kedua-dua Tuhan itu mereka akan bersepakat. Kalau kamu kata mereka bersepakat, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah satu daripada Tuhan itu pasti akan tunduk kepada yang satu lagi supaya terhasilnya persepakatan. Dan ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sabitlah bahawa yang tunduk, yang terpaksa tunduk itu, tuan-tuan, itu bukan Tuhan. Kerana Tuhan, di antara salah satu syaratnya, syarat ketuhanan, mestilah bebas dalam berkehendak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku khilaf, boleh jadi andaian yang kedua boleh jadi juga berlaku khilaf, berlaku perselisihan di antara tuhan-tuhan tersebut. Jadi kalau harus berlaku perselisihan, maknanya akan terhasil 3 natijah. Okey, akan terhasil boleh jadi berlaku 3 natijah. Yang pertama terlaksana kedua-dua kehendak Tuhan tersebut. Yang kedua, tidak terlaksana kehendak kedua-dua Tuhan. Dan yang ketiga, terlaksana kehendak Tuhan yang pertama dan tidak terlaksana kehendak Tuhan yang kedua. Okey. Kita pergi kepada andaian pertama. Yang ini terlaksana kehendak kedua-dua Tuhan. Ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil. Tuhan yang A, Tuhan A nak menghidupkan si Zaid. Tuhan yang B nak mematikan si Zaid. Maka bagaimana nak terlaksananya kehendak kedua-dua Tuhan? Zaid lah hidup, Zaid juga mati dalam satu masa. Maka ini kita tak boleh terima. Maka sabitlah bahawa yang hanya terlaksana kehendaknya itulah yang menjadi Tuhan. Yang tidak terlaksana kehendaknya itu, maka tidak menjadi Tuhan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andaian yang pertama itu mustahil. Terlaksana kedua-dua kehendak Tuhan itu mustahil, tak boleh. Mana boleh Zaid itu hidup dan mati dalam satu masa. Kemudian yang kedua, tidak terlaksana kehendak kedua-dua Tuhan. Bila dia berkata, kalau kita tilik balik, tuan-tuan, pada andaian yang kedua ni, tidak terlaksana kehendak kedua Tuhan, maknanya kedua-duanya lemah. Dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Okey, kita pergi pula pada andaian yang ketiga. Terlaksana kehendak yang pertama, terlaksana kehendak Tuhan yang pertama dan tidak terlaksana kehendak Tuhan yang kedua. Maka kalau begitu, yang terlaksana kehendaknya itulah yang berhak untuk dipertuhankan. Sedangkan yang tidak terlaksana kehendaknya itu
tidak layak untuk dipertuhankan. Maka kalau begitu sabitlah bahawa adanya Tuhan yang tunggal yang mencipta dan menguasai seluruh alam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksudkan dengan yang dikatakan sebagai dalilut tamanu'. Dalilut tamanu' yang diambil berdasarkan kepada ayat yang ayat 22 dari suratul Anbiya. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabitlah bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tunggal dan Tuhan yang tidak berbilang. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya al-baqa wal baqa'u. Baqa maknanya la nihayata li wujudih, tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan Allah Subhanahu wa taala tidak binasa. Okey. Al-baqa maknanya Tuhan yang tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Makna lain bagi ibarat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan Allah Subhanahu wa taala tidak binasa. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana yang difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 27 dari suratul Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah zat Tuhanmu. Dan kekallah zat Tuhanmu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal dan tidak akan binasa, tidak akan mati. Dan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalil akal tentang sifat baqa ni tuan-tuan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ada pengakhiran bagi kewujudannya, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang mentiadakannya ataupun yang melenyapkannya. Sedangkan yang berhajat itu lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lihat kepada makhluk tuan-tuan. Makhluk pasti akan ada satu hari nanti makhluk itu sebahagian daripadanya akan musnah. Okey. Contoh diri kita tuan-tuan. Satu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilakah kita akan dimatikan? Allahu alam, kita tak pasti. Maka kalau begitu kena perbanyakkan taubat. Kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akan datang satu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah yang mematikan kita? Allah. Siapakah yang melenyapkan kita daripada kehidupan kita di atas dunia ini? Allah. Maka kalau begitu kita berhajat kepada yang melenyapkan kita dan yang mematikan kita di atas dunia ini. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, sekiranya Allah Subhanahu wa taala juga sekiranya Allah Subhanahu wa taala juga lenyap dan binasa, nescaya Allah Subhanahu wa taala juga berhajat kepada yang melenyapkannya dan mentiadakannya. Waliyazubillahi min dzalik. Dan setiap yang berhajat itu lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala akan lenyap dan akan musnah, maka nescaya mustahil qidam pada hak Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kerana sesuatu yang ada pengakhiran bagi kewujudannya, pasti ada permulaan bagi kewujudannya. Okey? Maka sesuatu yang ada padanya, yang ada pengakhiran bagi kewujudannya, mustahil qidam perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan bagi kewujudannya, maka Allah Subhanahu wa taala
wajib kekal dan tidak akan binasa, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan satu perkara lagi, tuan-tuan, tentang sifat baqa ini, tuan-tuan. Kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang Allah Subhanahu wa taala memang berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut. Okey, kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang memang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut, tanpa berhajat kepada yang mengekalkannya. Tidak seperti beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tuan-tuan, di mana makhluk itu ia kekal, akan tetapi kekekalan makhluk tersebut berhajat kepada yang mengekalkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kekekalan syurga, kekekalan neraka, arash, kursi, qalam, lauhul mahfuz, jasad para anbiya, jasad para syuhada, ruh, dan satu lagi ajbuz dhanab. Jadi ini di antara 10 perkara, tuan-tuan, yang disebutkan oleh para ulama. Sebagai contoh, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Usuluddin, yang mana ia kekal kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkannya. Syurga dan neraka itu kekal, tuan-tuan. Akan tetapi kekekalan syurga dan neraka itu adalah kekekalan yang terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya, kalau kita lihat dari sudut zatnya, dari sudut diri kedua-dua perkara tersebut, syurga dan neraka itu, ia makhluk, maka harus, apabila dia makhluk, maka harus ia binasa. Akan tetapi disebabkan Allah menghendaki kedua-duanya kekal, maka kekallah kedua-duanya, yakni syurga dan neraka tersebut, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Jadi jelas kekekalan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kekekalan makhluk. Tidak sama dengan kekekalan beberapa makhluk. Kerana kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut, tanpa Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang mengekalkannya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, seumpama makhluk yang saya sebutkan tadi, lebih kurang 10 makhluk tadi, ia kekal, akan tetapi kekal yang terikat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis itu qala al-muallif rahimahullah, wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain amin, wal qiyam bin nafas. Yani Tuhan yang maha, Tuhan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan yang bersifat dengan sifat tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Okey. Ayat 97 dari surah Ali Imran. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani. Ghani di sini maksudnya terkaya. Terkaya dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Mustaghnin, tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Dan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalil akal tentang sifat sifat al-qiyamu bin nafas ini, tuan-tuan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada makhluknya, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ada satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Keberhajatan itu menafikan ketuhanan. Setiap yang berhajat lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Okey? Keberhajatan itu menafikan ketuhanan. Dalam bahasa Arab, al-ihtiyajiyah
tunafil uluhiyah. Okey. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala berhajat, maka Allah taala lemah. Dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Seterusnya tuan-tuan, sifat yang seterusnya adalah sifat qudrah. Qudrah maknanya Tuhan yang maha berkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa yang azali dan abadi, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta perkara-perkara yang mungkin pada akal. Yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan perkara-perkara yang harus pada akal daripada tiada kepada ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa yang azali dan abadi. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat ini, dengan sifat kuasa ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan perkara-perkara yang harus pada akal daripada tiada kepada ada. Dan tidak ada satu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sedang hadir dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala perkara yang berada di dalam alam ini, tuan-tuan, ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptanya. Okey? Maka ia secara mutlak berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sekecil-kecil makhluk, seumpama zarah itu, tuan-tuan, sehinggalah sebesar-besar makhluk, seumpama arash dan seumpama arash itu, kesemuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa huwa rabbul arshil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki arash yang agung. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah arash yang mana yang ia adalah sebesar-besar makhluk itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada arash? Maka sudah tentu tuan-tuan ia berhajat kepada, sudah tentu ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata beliau, inna Allah khalaqal arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan arash sebagai dalil kesempurnaan kekuasaannya, dan bukan untuk menjadikan arash itu sebagai tempat bagi zatnya. Jadi penciptaan arash itu, tuan-tuan, ialah dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa, dan kerana apa? Kerana arash itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kalau begitu makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada arash pasti berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalil akal tentang sifat kudrat ini, tuan-tuan, kata ulama, sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kudrah, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan lawan bagi sifat kudrah, iaitu lemah. Sedangkan lemah itu sifat kekurangan, dan ia adalah satu perkara yang mustahil ke atas Allah. Maka kalau begitu wajiblah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Okey, itu dalil akal. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qudrah, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan lawan bagi sifat qudrah, yakni lemah. Sedangkan sifat lemah itu adalah sifat kekurangan pada hak Allah. Dan sifat kekurangan ini adalah sifat yang mustahil ke atas Allah, maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Okey, dalil pada Al-Quran Al-Karim tentang sifat qudrat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua dari suratul Hadid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maknanya, dan dia, yakni Allah, maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka difahami pada ayat tersebut, tidak ada satu pun yang mampu melemahkan Allah
dan tidak ada sesuatu yang kekuasaannya itu sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kekuasaannya itu mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada yang kekuasaannya sama dengan kekuasaan Allah, dan tidak ada yang kekuasaannya itu mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jua yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu yang berada di dalam alam ini. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cukuplah untuk sesi ini, tuan-tuan. InsyaAllah perbahasan tentang huraian sifat-sifat yang lain kita akan sambung pada hari Khamis depan, tuan-tuan, bukan hari Isnin ya. Isnin, Selasa, Rabu insya-Allah kita akan bercuti. Okey, bukan bercuti lah, kita rehat sebentar pada kelas online. Okey, dan kelas online kita akan kembali dilaksanakan semula pada hari Khamis dan pada hari Jumaat minggu hadapan, insya-Allah taala. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Maka tuan-tuan, kita dah berada di akhir ataupun penghujung Ramadan. Subhanallahil azim. Beruntunglah mereka-mereka yang telah pun bersungguh-sungguh dalam menjalani ibadat bulan Ramadan pada tahun ini, dan yang telah memperbanyakkan ketaatan pada bulan yang mulia ini. Dan rugilah mereka-mereka yang telah banyak mensia-siakan umur mereka ketika di bulan Ramadan pada kali ini. Maka banyakkanlah bertaubat, tuan-tuan, sebelum Ramadan melabuhkan tirainya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan mereka-mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Allah Taala jadikan kita di kalangan mereka-mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubat mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan dan ketaatan, amal kebajikan yang kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita istiqamah dalam melaksanakan dan meneruskan amal ibadat tersebut di bulan-bulan yang mendatang, insya-Allah taala. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.